Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Sabila binti Mahadi dan memegang kad matrik bernombor DIT 161902-142. Saya merupakan ketua dalam kumpulan 5 di mana kami mempunyai 9 orang ahli. Tujuan saya dan kawan-kawan membuat video berbentuk forum pada hari ini adalah untuk assignment kami iaitu assignment Khidmat Masyarakat MPU 2412. Dalam assignment ini, kami memilih tajuk Kencing Manis dalam kalangan remaja. Kami merupakan pelajar di DIT College dan merupakan pelajar dalam diploma farmasi. Tanpa membuang masa, mari berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan saya. Hai, saya Muhammad Azim Shah bin Ahmad Shah. Saya memegang nombor matrik DIT 161902-063. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatimah binti Helmi yang memegang nombor kad DIT 1619-02047. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Mariam binti Nuzul Haizan. Nombor matrik saya DIT 1619022290. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nazulaika binti Muhammad Nizam. Nombor matrik saya ialah DIT 161902-125. Saya Amin, DIT 161902-118. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Natraika Dwi binti Mat Lazir. Nombor matrik saya DIT 161902-167. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syahidah binti Mawaldi. Nombor matrik saya ialah DIT 1619020010. Hai, Assalamualaikum. Saya Adriana Nazirah, DIT 1619020013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anis Sabila hari ini dalam mengupas tajuk Kencing Manis dalam kalangan remaja. Baiklah, bersama saya ahli panel yang ditunggu-tunggu oleh semua. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan para panel kita pada hari ini. Dipersilakan ahli panel untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Azim. Saya Fatihah. Hai, saya Nur Mariam. Hai, saya Zulaika. Saya Amin. Saya Natira. Saya Adriana. Hai, nama saya Siti Nur Syahidah binti Mawaldi. Untuk memulakan tajuk kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Mariam, apakah punca utama yang boleh menyebabkan berlakunya kencing manis dalam kalangan remaja? Pada pendapat saya, kencing manis terjadi adalah disebabkan pengambilan gula dan makanan yang mengandungi gula yang banyak. Memang tidak dinafikan bahawa remaja zaman kini lebih cenderung untuk memilih makanan yang manis daripada makanan yang sihat. Adriana, ada apa-apa yang ingin kamu kongsikan punca lain kepada kami selain daripada pengambilan gula yang tinggi? Ada. Pada pandangan saya, pengambilan refined carbs iaitu seperti roti, cereal, pasta tidak melakukan aktiviti kecergasan dan tidur yang tidak mencukupi juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya kencing manis. Terima kasih kepada Mariam dan Adriana di atas perkongsian yang menarik itu tadi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Natirah, apakah pendapat kamu tentang kesan kencing manis tersebut untuk remaja? Saya ada terbaca bahawa kencing manis dapat menyebabkan kerosakan saraf. Adakah ia betul, Natirah? Ya, betul. Kencing manis dapat merosakkan saraf.
Keadaan ini boleh berlaku disebabkan oleh paras gula dalam darah yang tinggi. Apabila paras gula dalam darah yang tinggi, ia juga akan menyebabkan kurangnya vitamin B12 dalam badan. Boleh saya tambahkan sedikit tentang penyakit yang boleh dihadapi bila seseorang itu menghidapi penyakit kencing manis? Ya, sudah tentu boleh. Dipersilakan Amin. Remaja yang mengalami penyakit kencing manis berisiko untuk berlakunya pemotongan anggota badan. Ini kerana apabila mereka mengalami luka yang kecil, contohnya pada bahagian kaki, peratusan untuk mereka sembuh itu memakan masa yang lama. Ada kemungkinan juga proses penyembuhan itu tidak berlaku dan berlakulah pemotongan kaki di situ. Maafkan saya Amin. Bolehkah saya tahu apakah punca yang menyebabkan lambatnya kesembuhan kaki mereka yang menghidap kencing manis? Hal ini kerana berlakunya permasalahan pada aliran bekalan darah dan fungsi saraf yang menyebabkan proses penyembuhan itu lambat dan berlaku peningkatan risiko jangkitan dan mengurangkan deri rasa pada kaki. Baiklah, selain itu Hazim, ada apa-apa yang ingin ditambah? Oh ya, ada. Kesan kencing manis biasanya yang dihidapi oleh penyakit-penyakit kencing manis, mereka mengalami kulit yang kering. Biasanya kulit yang kering ini disebabkan oleh kerosakan pada saluran darah dan juga salur darah. Okey, masalah yang dialami oleh penyakit kulit kering ini, mereka mengalami masalah kulit yang sangat kering di atas bahagian kulit. Baiklah, terima kasih. Kita sudah berbincang tentang kesan dan punca kencing manis terhadap remaja. Sekarang, bolehkah saya bertanya tentang rawatan dan pencegahan yang boleh dilakukan oleh pesakit kencing manis? Bolehkah saya bertanya kepada Ika tentang rawatan yang boleh dilakukan oleh mereka yang menghidapi kencing manis ini? Ya, boleh Anis. Pada pendapat Ika, pencegahan yang boleh kita lakukan ialah dengan melakukan aktiviti fizikal. Ini kerana bila kita melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, ia sudah pasti untuk menyihatkan kita punya tubuh badan. Bersenam juga dapat menurunkan kita punya berat badan. Dalam masa yang sama juga dia boleh mengurangkan kadar gula dalam badan. Contoh senam ialah seperti senam aerobik, senam rintangan. Selain itu, bersenam juga dapat membantu ataupun mengawal kita daripada mendapat penyakit kencing manis. Maafkan saya Anis, Ika boleh saya tambahkan sedikit beberapa lagi pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja yang menghidapi kencing manis ni? Ya, sudah semestinya boleh. Dipersilakan Fatihah untuk mengemukakan pendapat anda. Terima kasih Anis. Pada pandangan saya, pencegahan juga dapat dilakukan oleh remaja itu sendiri, iaitu dengan mengurangkan berat badan, antaranya dengan banyakkan pengambilan serat dalam makanan. Antara makanan yang kaya dengan serat iaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan kekacang yang sangat bagus dalam mengawal gula dalam darah. Jadi, disarankan kepada remaja untuk lebihkan makanan yang bergizi penuh seperti roti dan pasta. Okey, baiklah. Terima kasih Fatihah. Syahidah, bolehkah kamu tambahkan lagi pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja yang mengalami masalah kencing manis? Ya, boleh. Pencegahan kencing manis juga boleh dilakukan dengan mengabaikan fat diet. Fat diet ini ialah diet rendah karbohidrat, diet indeks glisemik dan pelbagai lagi jenis diet yang membantu remaja untuk mengurangkan berat badan. Ia mungkin baik dari satu segi, namun keberkesanannya untuk mencegah kencing manis
dan kesan jangka masa yang panjang secara total. Ini kerana remaja akan kehilangan banyak nutrien penting dalam tubuh badan mereka. Terima kasih Syahidah di atas perkongsian tersebut. Baiklah, seperti yang saya ketahui bahawa kencing manis ini mempunyai dua jenis, iaitu jenis 1 dan jenis 2. Saya ingin bertanya kepada Azim, apakah rawatan untuk dua jenis kencing manis ini? Adakah ia berbeza ataupun sama dalam segi rawatan dan pencegahan tersebut? Jika remaja tersebut menghidapi penyakit kencing manis jenis 1, dia hanya memerlukan suntikan insulin. Dan bagi yang menghidapi penyakit kencing manis jenis 2, dia perlu mengambil ubat hipoglismia untuk menurunkan tahap gula. Dan ada juga sesetengah yang mengambil suntikan insulin. Baiklah Mariam, bolehkah kamu berkongsi kepada saya dan para hadirin sekalian tentang kepentingan suntikan insulin tersebut? Suntikan insulin diperlukan dalam badan untuk mengawal paras gula, dan teknik yang betul adalah sangat penting untuk memastikan pesakit mendapat respon yang optimum dari insulin. Baiklah para hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Sebelum menutupi forum kita pada hari ini, diminta para panel untuk memberi sedikit nasihat dan teguran kepada remaja masa kini agar mereka terhindar daripada penyakit kencing manis ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan Adriana. Dipersilakan Adriana. Saya ingin menasihatkan kepada para remaja supaya dapat mengurangkan pengambilan makanan manis kerana makanan manis merupakan punca utama berlakunya kencing manis di kalangan remaja. #KitaJagaKita. Bagi saya, remaja patutlah makan makanan yang kaya dengan serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk meningkatkan imunisasi badan. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan imunisasi badan, ia dapat mencegah remaja daripada mendapat penyakit kencing manis. #KitaJagaKita. Bagi saya, remaja disarankan agar melakukan aktiviti senaman agar tubuh badan lebih sihat dan melancarkan peredaran darah dalam badan. Saya menasihatkan supaya remaja dapat mengurangkan berat badan agar tidak berisiko mendapat penyakit kencing manis. Selain itu, kencing manis berkait rapat dengan berat badan seseorang. Saya ingin menasihati remaja supaya melakukan diet yang sihat. Contohnya, kita perlu seimbangkan pengambilan gula dalam makanan dengan memperbanyakkan makan makanan yang berkhasiat, dan kita perlu memperbanyakkan minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. #KitaJagaKita. Bye-bye. Saya sarankan kepada remaja yang menghidapi kencing manis ini supaya sentiasa melakukan rawatan dengan doktor, mendapatkan nasihat dengan doktor dengan melakukan daily check-up supaya penyakit tersebut dapat diubati dengan secepat yang mungkin dan tidak menjadi lebih kronik pada masa akan datang. Okey, nasihat saya supaya remaja di luar sana mengamalkan gaya hidup sihat. Seperti jauhi daripada mengambil rokok ataupun alkohol, kerana dengan pengambilan tersebut boleh memicu kepada penyakit kencing manis. Dia boleh jadi sebab kepada penyakit kencing manis dengan kita mengambil rokok, alkohol. Dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, insya-Allah kita boleh jauhilah daripada penyakit kencing manis. #KitaJagaKita. Bye-bye. Nasihat saya terakhir agar remaja dapat mengatur kehidupan harian mereka dengan betul.
Contohnya adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini amat penting kerana ia dapat mengurangkan kadar peningkatan hormon kortisol. #kita jaga kita. Baiklah, terima kasih kepada para panel kita pada hari ini kerana telah memberikan pencerahan dan ulasan yang cukup baik dalam tajuk kita iaitu kencing manis dalam kalangan remaja. Di kesempatan ini juga, saya ingin menasihati para remaja supaya mengambil suplemen. Hal ini kerana pengambilan suplemen mampu untuk mengurangkan dan mencegah terjadinya kencing manis. Baiklah, sekian saja daripada kami kumpulan 5. Terima kasih. Kita jaga kita. Terima kasih.